Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 27 untuk Seksyen 1 Karya Agung Melayu UL 02702 dan kami akan mempersembahkan hikayat Hang Tuah iaitu untuk babak Keris Tamingsari. Sinopsis bagi babak ini adalah: maka pada suatu hari Sri Betara dan Patih Gajah Mada berencana ingin mencuri keris Tamingsari daripada Laksmana. Mereka bersetuju untuk mengupah orang bawahnya untuk mencuri keris itu. Keesokannya, mereka menjemput Raja Melaka untuk hadir dan menyuruh Laksmana beriwayat. Ketika beriwayat, keris Laksmana berjaya dicuri dan diserahkan kepada Sri Betara. Menyadari kerisnya sudah hilang, Laksmana pun mengambil keris Patih Gajah Mada. Akhirnya, Sri Betara dan Patih Gajah Mada beralih dengan mengatakan mereka ingin bergurau, tetapi Laksmana mula menggertak mereka. Demi menjernihkan keadaan, Laksmana menerima hadiah yang banyak. Usai itu, tibalah masa makan dan minum. Sri Betara dan Patih Gajah Mada seterusnya inginkan Laksmana mabuk, tetapi dia tidak mabuk. Raja Melaka sadar akan tujuan Sri Betara itu dan ingin beredar, tetapi dihalang oleh Sri Betara dan Baginda pun duduk kembali. Akhirnya, setelah semua pembesar Majapahit mabuk, Raja Melaka pulang ke istananya. Lalu Baginda bertanyakan pendapat Laksmana mengenai perbuatan Sri Betara dan Patih Gajah Mada. Laksmana menjawab yang dia tidak kisah kerana dia yakin bahawa dia tak akan mati di Majapahit. Laksmana kata, jika perlu dan ikutkan hatinya, dia akan menghancurkan negeri Majapahit hingga bersepah mayat di laut Majapahit. Raja Melaka gembira mendengarnya dan mencium dahi Laksmana. Laksmana pun kembali ke tempatnya. Terima kasih Ina atas penjelasan tadi. Sekarang, kita beralih ke papan cerita pula. Untuk cerita kami, terdapat 6 babak. Iaitu babak pertama, Patih Gajah Mada menghadap Sri Betara mencadangkan untuk mencuri keris Tamingsari. Babak kedua, Patih Gajah Mada berjumpa Sang Bimasena untuk menyuruhnya mencuri keris Laksamana. Babak ketiga, Raja Melaka tiba bersama Laksamana dan pembesar Baginda yang lain. Babak keempat, Laksamana disuruh bercerita, sementara Sang Bimasena bersembunyi di belakang tiang. Babak kelima, majlis makan dan minum dimulakan. Sri Betara cuba menjadikan Laksamana mabuk. Dan babak terakhir, iaitu babak keenam, Raja Melaka dan Laksamana berbual selepas rencana Sri Betara dan Patih Gajah Mada gagal. Seterusnya, kita akan lihat video animasi pendek yang telah kami hasilkan. Suatu ketika di istana Sri Betara. Hai Patih Gajah Mada, apa bicara kita mengenai Laksamana itu? Ya tuanku, Patik berpendapat kita suruh curi kerisnya Tamingsari itu. Patik dengar, jikalau ada kerisnya itu pada Laksamana, sekali-kali Laksamana tiada dapat dikalahkan. Patik mohon ampun dan kurnia ada seorang penjurit Patik peliharakan yang bernama Sang Bimasena itu. Terlalu kepetangan di hadapan orang beribu-ribu pun dapat diambilnya. Jika demikian, esok harilah kita panggil Raja Melaka itu. Tatkala itu, kita suruh Laksamana beriwayat. Apabila Laksamana beriwayat, ia akan alpa dengan kerisnya. Maka tatkala itulah kita suruh sendal pada penjurit itu. Benarlah seperti bicara tuanku itu. Lalu, Patih Gajah Mada pun pergi jumpa Sang Bimasena. Hai Bimasena Pati, dapatkah engkau kusuruh menyendal keris Laksamana di hadapan Sri Betara dan Raja Melaka esok hari, supaya ku beri ganjaran banyak akan engkau? Apatah diendahkan pekerjaan menyendal keris Laksamana itu? Jikalau suruh tikam sekalipun, Manira tikam juga. Jangankan Laksamana seorang, jikalau 10 orang pun, Manira dapat tikam dan kerat lehernya di hadapan orang banyak itu. Patih Gajah Mada pun membawa Sang Bimasena berjumpa Sri Betara. Mendengar akan kehebatannya, Sri Betara pun tertawa gembira. Raja Melaka sampai bersama Laksamana dan pendekar iringannya. Sri Betara pun menjemput Baginda duduk dan meminta Laksamana untuk bercerita. Hai Laksamana, beriwayatlah akan perintah segala raja-raja yang dahulu kala. Daulat tuanku, Andika Betara. Maka semua pembesar duduk bersama Laksamana hingga riba bertemu riba. Kemudian Laksamana pun beriwayatlah. Sementara itu,
Sang Bimasena bersembunyi di belakang tiang sambil menunggu Laksamana Alpa akan kerisnya. Sedang Laksamana asyik beriwayat, Sang Bimasena pun menyendal keris Tamingsari lalu menyerahkannya kepada Sri Betara. Setelah Laksamana menyadari kerisnya dicuri, dia pun berhenti seketika lalu membaca pustaka. Kemudian, dia mengambil keris Patih Gajah Mada. Setelah itu, Sri Betara meminta Patih Gajah Mada menunjukkan kerisnya. Apabila mendapati kerisnya tiada, Patih Gajah Mada pun tersipu balik. Hai Laksamana, jangan Laksamana syak hati. Kita bergurau-gurau dengan Laksamana. Daulat tuanku, pada bicara Patih, sebenarnya tuan bergurau-gurau dengan hambanya. Jikalau lain daripada tuanku, masakan berani bergurau dengan Patih. Lalu, Laksamana pun diberi hadiah yang banyak untuk menjernihkan semula keadaan. Kemudian, makanan dan minuman pun dibawa masuk. Sri Betara memberi minum Laksamana supaya dia mabuk. Menyadari hal ini, Raja Melaka ingin meminta diri. Janganlah anakku pulang dahulu. Mari kita minum lagi. Jikalau anakku tiada mau minum pun, duduklah anakku saja. Di manakan dapat begitu, bukan orangnya, sehingga mati sudahlah. Giliran Patih Gajah Mada pula memberi minum kepada Laksamana dengan banyak, dengan harapan supaya dia mabuk. Tapi dia tidak mabuk. Malahan, akhirnya mereka semuanya mabuk. Setelah itu, Raja Melaka memohon untuk meminta diri. Setelah Raja Melaka dan Laksamana pulang, Raja Melaka bertanya akan pendapat Laksamana. Hei Laksamana, akan sekarang apa bicara Laksamana tentang perbuatan Sri Batara dan Patih Gajah Mada? Perbuatannya bukan lagi terlindung. Jikalau demikian, baiklah kita bermohon kembali. Sekali tak sekali kena juga kita olehnya. Jika Laksamana satu-satunya peri, kita pun tidak kembali ke Melaka. Daulat tuanku Syah Alam, pada bicara Patih, adapun yang pekerjaan Betara Majapahit dan Patih Gajah Mada itu, Patih tidak endakan. Kerana bukan tempat kematian Patih di tanah Majapahit. Enda di mana? Insya Allah, selamat dulu yang di Pertuan Patih kembali ke Melaka dengan seumpamanya. Baik juga yang di Pertuan Patih kembali dengan gagah berani kitalah. Takutkan apa tikam anak Majapahit dengan tikam anak Melaka ini. Hei Laksamana, yang hendak kita pun demikian. Jikalau sudah kita naik menam berahi dan kota segara itu, mata yang mana mengikut kita? Daulat tuanku, pada bicara Patih, senegeri Majapahit ini semajakan berkeparan bangkai di laut Majapahit ini. Mendengar kata-kata Laksamana itu, Baginda terlalu gembira dan mencium dahi Laksamana. Laksamana pun kembali ke tempatnya.